Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita dalam kelas Bahasa Melayu untuk tahun 3. Baik, kali ini kita akan belajar. Kita akan teruskan lagi pembelajaran kita untuk unit 8 iaitu rekreasi selamat. Dalam unit 8 rekreasi selamat, kita akan belajar pelbagai jenis aspek-aspek ataupun ciri-ciri keselamatan yang perlu kita titik beratkan semasa melakukan aktiviti lasak terutamanya. Jadi, aktiviti lasak apa yang kita akan pelajari dalam unit 8 ini? Jom sama-sama kita ikuti pembelajaran pada kali ini. Baiklah, untuk rekreasi selamat, tajuk yang pertama untuk muka surat ini adalah seronoknya berkuda. Bila kita berkuda, apa agaknya peralatan yang perlu kita gunakan untuk memastikan keadaan diri kita selamat? Jadi jom sama-sama kita belajar apakah itu contoh-contoh peralatan yang perlu kita gunakan semasa untuk menunggang kuda. Baik, tajuknya adalah seronoknya berkuda. Semasa cuti sekolah, Encik Ismail dan keluarganya ke Taman Equestrian Putrajaya. Mereka ingin menunggang kuda. Okey, kita lihat pada poster ini. Apakah peralatan yang perlu digunakan ketika kita hendak menunggang kuda? Baiklah, peralatan pertama yang perlu digunakan adalah iaitu topi keledah. Topi keledah. Topi keledah fungsinya adalah untuk melindungi kepala daripada kecederaan. Jika kita tidak menggunakan topi keledah, maka jikalau kita terjatuh ataupun terlanggar pokok, kemungkinan besar kepala kita akan tercedera. Baik, peralatan seterusnya adalah pelana. Pelana ini tujuan dia adalah memberikan keselesaan semasa duduk kepada penunggang. Baik, di atas kuda, kalau murid-murid perasan ada macam beg betul. Dia macam seperti kulit ataupun getah. Itu tujuannya adalah untuk memberi keselesaan kepada penunggang. Tujuannya untuk lapiklah sebagai lapik alas kepada penunggang supaya lebih selesa. Kenapa lebih selesa? Jika kita duduk terus ke atas kuda tanpa ada lapik, kemungkinan kita akan kurang selesa kerana terus direct kepada kuda tersebut. Tiada alat untuk ataupun tiada pelapik lah kita kata untuk menyelesaikan kita sewaktu kita menunggang kuda tersebut. Baru kena fikir macam mana kalau kita menunggang kuda, kita akan menunggang kuda dalam tempoh masa yang lama, betul tak? Tak mungkinlah kita akan menunggang kuda dalam masa tempoh kurang daripada seminit. Jadi kemungkinan besar kita akan menunggang secara lama. Jadi untuk mendapatkan keselesaan kepada penunggang, perlulah kita gunakan pelana sebagai lapik di atas ketika duduk di atas kuda. Baiklah, seterusnya kita kena menggunakan peralatan apa? Kita kena menggunakan peralatan tali kekang. Okey, tali kekang ni apa? Tujuan dia adalah untuk mengawal pergerakan kuda semasa menunggang. Okey, tali kekang ni kita gunakan untuk memberi arahan kepada kuda. Contohnya, bila kita nak belok ke kanan, kita perlu tarik tali kekang tu untuk mengarahkan kuda tersebut untuk berlari ke arah kanan. Jadi kita boleh kawal pergerakan kuda untuk ke kanan ke, untuk ke kiri ke, untuk makin lajukan pergerakan ataupun untuk memberhentikan kuda tersebut. Itu adalah tujuan tali kekang. Baiklah, untuk peralatan seterusnya kita perlu menggunakan kasut boot. Okey, tujuan kasut boot ni adalah untuk melindungi kaki dan buku lali kita. Baiklah, jika murid-murid perasan, okey, kita tengok kepada kasut boot ini, dia direka agak tinggi, betul? Kenapa direka agak tinggi? Tujuan dia adalah untuk melindungi buku lali kita. Kenapa? Kalau kita pakai kasut kena pakai kasut boot yang tinggi. Sebab apabila sedang menunggang kuda, kita tak boleh nak expect apa kecederaan yang bakal kita alami ataupun kekangan daripada kuda tersebut. Mungkin kemungkinan kuda tersebut akan memberontak ke atau hilang kawalan. Jadi jika kita tidak melindungi kaki kita, kemungkinan besar kaki kita boleh tersedio jika kita terjatuh. Jadi sebab itulah pentingnya kita pakai kasut boot. Kasut boot yang macam mana? Kasut boot yang tinggi macam ni. Jadi kita akan lebih selamat jika menggunakan kasut boot yang tinggi. Okey, baiklah, kita lihat kepada dialog. Okey, dialog yang berada pada muka surat 47 ini. Baiklah, Nasri baca poster ini. Selepas itu, kamu dan Nabila pilih topi keledah yang sesuai dengan saiz kepala. Baiklah ayah. Okey, kita lihat kat sini. Kenapa agaknya ayah Nasri menyuruh Nasri dan Nabila memilih topi keledah yang sesuai dengan saiz kepala mereka? Okey, kenapa agaknya? Okey, tak apa lagi, kita akan jawab soalan itu. Baiklah, dialog seterusnya. Adik,
pilih topi keledar yang sesuai dengan saiz kepala adik. Topi keledar ini, okey, apa pun topi keledar? Okey, macam mana kita nak tahu fungsi topi keledar? Boleh kita rujuk kepada poster dekat atas ni. Okey, jawapan dia kat sini. Topi keledar ini dapat melindungi kepala daripada kecederaan. Itu satu. Tapi kenapa kita kena pakai topi keledar yang mengikut saiz kepala kita masing-masing? Tujuannya adalah supaya apabila kita terjatuh, topi keledar itu akan tetap berada di atas kepala kita. Tak adalah kalau kita terjatuh, terus topi keledar tu akan tercampak ke tempat lain. Jadi automatik kepala kita tidak terlindung juga kan? Jadi penting untuk awak semua atau kamu semua mengenakan topi keledar yang sesuai dengan saiz kepala masing-masing. Contohnya macam untuk orang dewasa kenalah pilih saiz yang agak besar. Untuk saiz kanak-kanak perlulah memilih kepada saiz topi keledar yang agak kecil sesuai dengan kepala masing-masing. Baik, kita lihat kepada dialog yang seterusnya. Adik juga perlu memakai kasut boot yang disediakan kerana kerana apa? Tengok kembali kepada poster. Apa tujuan kasut boot dikenakan? Kerana dapat melindungi kaki dan buku lali. Mudah kan? Jadi jawapannya perlu kamu semua cari di dalam poster sahaja. Mudah bukan untuk menjawab soalan ini? Baiklah, kita lihat kepada dialog yang seterusnya. Selain itu, kita perlu, kita lihat kembali kepada poster. Sebentar tadi kita dah bercerita tentang topi keledar, perlunya memakai kasut boot. Jadi apa lagi yang belum kita utarakan? Yang belum kita jawab. Yang belum kita bagi jawapan yang lebih mudah untuk kita cakap lah. Jadi apa yang tinggal? Kamu semua boleh pilih di antara jawapan untuk meletak jawapan pelana ataupun tali kekang. Selain itu kita perlu, kalau kamu semua nak menjawab pelana, selain itu kita perlu mengenakan pelana kerana pelana akan memberikan keselesaan semasa duduk kepada penunggang. Itu satu jawapan. Ataupun kita boleh ambil jawapan tali kekang ini. Selain itu, kita perlu menggunakan tali kekang untuk mengawal pergerakan kuda semasa menunggang. Kamu boleh pilih yang mana satu jawapan yang kamu ingin tulis. Kat situ ada dua lagi jawapan yang boleh kamu pilih. Kamu bebas untuk pilih jawapan yang mana hendak kamu gunakan. Agak mudah kerana jawapannya telah tersedia dalam poster tersebut. Cuma ambil dan letakkan saja di tempat jawapan. Baiklah, kita lihat kepada soalan ataupun muka surat yang seterusnya. Baik, untuk muka surat 48 dan 49 ini, pada muka surat 48 dan 49 ini, kamu dikehendaki mencari idea utama dan juga idea sampingan. Untuk mencari idea utama dan juga idea sampingan ini agak mudah jika kamu tahu kata kunci. Baiklah, jom sama-sama kita ikuti ataupun kita cari apa kata kunci yang paling mudah untuk membezakan antara idea utama ataupun idea sampingan. Jom sama-sama kita lihat pada muka surat 48 terlebih dahulu. Baiklah, untuk muka surat 48, dia telah warnakan yang mana satu idea utama dan juga yang mana satu idea sampingan. Baiklah, bagi sama-sama kita lihat. Tajuknya adalah memanjat tembok tiruan. Aktiviti memanjat tembok tiruan ialah aktiviti Sultan Lasak. Terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang sukar untuk ahli keluarga. Pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Antara peralatan keselamatan yang diperlukan ialah tali keselamatan, topi keselamatan, tali abah-abah, penyangkut tali, kapu tangan, pelindung lutut dan alat kawalan tali. Baiklah, untuk perenggan yang pertama dan perenggan kedua, buku teks ini telah mewarnakan yang mana satu idea utama. Baiklah, untuk idea utama kita boleh lihat pada tulisan yang diwarnakan berwarna biru ini. Terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Itu adalah idea utama. Idea utama ni adalah sesuatu yang penting dalam sebuah ayat ataupun dalam sebuah karangan. Manakala idea sampingan pula ialah apakah cara ataupun idea yang perlu kita tambah untuk menguatkan lagi idea utama. Contohnya untuk pendahuluan ini, idea utama ada terdapat beberapa peringkat tembok tiruan. Ada peringkat, diceritakan tentang peringkat. Jadi apa peringkat dia? Peringkat dia, apa contoh peringkat yang kita nak ceritakan. Jadi untuk idea sampingan kita boleh ceritakan apa jenis-jenis peringkat dalam tembok tiruan tu. Jadi sebab itulah untuk perenggan pendahuluan ini, idea sampingannya adalah peringkat itu adalah daripada yang mudah untuk kanak-kanak hinggalah yang sukar untuk ahli sukar. Jadi ada beberapa peringkat tembok tiruan, tetapi tembok tiruan yang macam mana? Itu adalah idea utama. Ada beberapa peringkat tembok tiruan. Jadi untuk mengukuhkan lagi ada beberapa peringkat tembok tiruan tu, tembok tiruan yang macam mana? Jadi ada tembok tiruan untuk
anak dan juga untuk ahli sukan. Jadi itu adalah untuk menyokong kepada idea utama itu tadi. Okey, untuk perenggan yang kedua. Perenggan kedua biasanya kita akan lihat, kat sini juga nak tekankan macam mana untuk membezakan yang mana perenggan pertama, yang mana perenggan kedua. Okay, untuk perenggan pertama biasanya adalah pendahuluan. Pendahuluan kita akan tulis selari sahaja, nampak? Sebaris. Dia tak ada jarak. Okey, untuk bezakan antara pendahuluan dan juga perenggan pertama. Baiklah, untuk perenggan kedua, cara kita membezakan adalah kita perlu lihat kepada perenggan yang mempunyai jarak sedikit. Macam ni kan, nampak tak? Dia jarak sikit daripada ayat-ayat yang lain ni, daripada perenggan lain. Okey, jadi bila dia jarak tu adalah perenggan yang lain lah. Baiklah, untuk perenggan kedua ni, pelbagai peralatan keselamatan perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Okey, yang dibirukan ini adalah idea utama. Jadi, ada pelbagai peralatan yang perlu kita pakai untuk memanjat tembok tiruan ni. Itu adalah idea utama. Tapi apakah peralatan itu? Jadi, untuk idea sampingan, dia lebih pada contoh yang boleh kita letakkan, yang boleh kita tulis untuk mengukuhkan lagi idea utama. Jadi, kita lihat apa contoh-contoh peralatan keselamatan yang perlu dipakai oleh pemanjat sebelum memanjat tembok tiruan. Okey, antara peralatan keselamatan yang diperlukan ialah tali keselamatan, topi keselamatan, tali abah-abah, penyangkut tali, kapu tangan, pelindung lutut dan alat kawalan tali. Jadi ini yang dimerahkan ini adalah idea sampingan untuk idea utama yang berwarna biru ini. Okey. Okey, jadi kita lihat kepada perenggan yang seterusnya. Okey, untuk perenggan yang ketiga ini, kebiasaannya kita guna bagi satu tips ataupun kata kunci macam mana cara mudah kita nak kenal pasti yang mana satu idea utama dan yang mana satu idea sampingan. Biasanya, idea utama akan berada di permulaan ayat untuk perenggan itu. Okey, sebagai contoh, kita tengok sama-sama untuk perenggan ini. Selain itu, pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan untuk memanjat tembok tiruan. Nampak tak dia punya idea utama dekat situ? Idea utamanya adalah langkah-langkah keselamatan untuk memanjat tembok tiruan. Jadi, untuk memudahkan lagi kita, tak perlu nak fikir-fikir, kita ambil je terus semua ayat tu. Jadi, ayat tu adalah ayat untuk idea utama. Okey, salin je ni, sama je macam ni. Salin je balik, tak perlu untuk tukar apa-apa ayat. Okey, selain itu pemanjat perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan untuk memanjat tembok tiruan. Itu adalah idea utama. Jadi, yang mana idea sampingan? Kata mana idea sampingan? Jadi, nak mudah lagi, kata kunci yang seterusnya adalah untuk mengenal pasti idea sampingan. Idea sampingan ni mesti kita letak ataupun dia berada selepas idea utama. Jadi, selepas idea utama, idea utama ini kan, langkah-langkah keselamatan. Jadi, ayat selepas idea utama tu kemungkinan adalah idea sampingan dia. Baik, sama kita lihat. Pemanjat perlu memakai peralatan keselamatan. Betul tak? Itu adalah langkah-langkah keselamatan yang perlu dilakukan oleh pemanjat. Jadi, betul kan? Pemanjat perlu memakai peralatan keselamatan. Jadi, itu adalah idea sampingan. Okey, idea sampingan yang pertama. Okey, idea sampingan yang kedua. Kita lihat balik. Di samping itu, aktiviti regangan perlu dilakukan oleh pemanjat untuk mengelakkan kecederaan otot. Aktiviti regangan perlu dilakukan oleh pemanjat untuk mengelakkan kecederaan otot. Itu adalah idea sampingan yang kedua. Baik, adakah lagi idea sampingan yang ketiga? Okey, kita lihat sama-sama. Pemanjat juga perlu mengikut arahan jurulatih supaya dapat memanjat dengan selamatnya. Agak-agak itu adalah langkah-langkah ke? Ya, betul. Itu adalah langkah-langkah. Pemanjat perlu mengikut arahan jurulatih supaya dapat memanjat dengan selamat. Okey, jadi ini adalah idea sampingan yang ketiga. Okey, salin sahaja, sangat mudah untuk mencari idea utama dan idea sampingan. Okey, cikgu nak kamu semua tulis dulu dalam buku tulis, take note. Okey, take note macam mana. Okey, tulis je kat atas ni. Ini adalah idea utama. Tulis idea utama. Okey, untuk yang kuning-kuning ni, yang pertama tulis idea sampingan. Kita tulis IS, idea sampingan. Okey, yang ni pun IS, idea sampingan. Okey, mudah untuk kita kena pasti nanti. Kalau dalam peperiksaan, kita gariskan tulis je kata kunci dia IS untuk idea sampingan, IU untuk idea utama. Jadi, kalau jika soalan ada tanya tentang idea sampingan untuk perenggan tu, kita boleh pilih terus. Tak perlu nak baca 2-3 kali. Sekali baca, kita terus garis dan tulis yang mana satu idea utama dan mana satu idea sampingan. Okey. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada muka surat 49. Okey, perenggan yang seterusnya.
Okey. Terdapat beberapa faedah memanjat tembok tiruan. Aktiviti ini menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Aktiviti ini juga menyeronokkan dan boleh mengisi masa lapang. Kan? Sekali kita baca, kita dah kena pasti dah yang mana satu idea utama. Biasanya idea utama cikgu cakap di permulaan perenggan. Betul. Jadi kita sama-sama terdapat beberapa faedah. Dah nampak tak dia cakap tentang faedah. Jadi faedah itu adalah idea utama. Okey, kita dah kena pasti dah apa itu idea utama. Baik, idea sampingan dia yang mana? Mestilah selepas idea utama. Aktiviti ini menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Itu adalah faedah ke? Ya, betul. Itu adalah faedah kita mengadakan ataupun melakukan aktiviti memanjat tembok tiruan. Okey, jadi kenapa kita perlu melakukan aktiviti memanjat tembok tiruan ni adalah untuk menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Untuk orang yang tahan lasak, okey, dia sangat suka untuk melakukan aktiviti seperti ini, memanjat tembok tiruan, flying fox. Okey. Jadi, itu adalah idea sampingan yang pertama. Adakah idea sampingan yang lain? Tapi kita baca, teruskan pembacaan kita. Aktiviti ini juga menyeronokkan dan boleh mengisi masa lapang. Itu adalah faedah ke tak murid-murid? Ya, betul. Itu adalah faedah. Iaitu menyeronokkan dan boleh mengisi masa lapang. Jadi kat sini perenggan ini pun terdapat dua aktiviti ataupun idea sampingan yang kita boleh kena pasti. Okey, kita macam cikgu cakap tadi, tulis je. Okey, tulis kembali yang mana satu. Okey, yang ni adalah yang warna hijau ni adalah idea utama dia, iaitu faedah. Faedah yang kita dapat jika kita melakukan aktiviti memanjat tembok tiruan. Okey, idea sampingan dia apa? Yang pertama, dapat menguji ketahanan mental dan fizikal seseorang. Dan idea sampingan yang kedua, menyeronokkan dan boleh mengisi masa lapang. Okey. Okey, kita lihat kepada okey. Sebabkan soalan ditanya tentang perenggan keempat je, jadi kita jangan buang masa untuk baca perenggan yang seterusnya. Kita tengok pada soalan. Okey. Baiklah, kat sini kita dah lihat bila kita dah kena pasti perenggan pertama dah ada idea utama dengan idea sampingan. Perenggan kedua pun dah ada idea utama dan idea sampingan, cuma perlu lengkapkan saja. Murid perlu lengkapkan dengan apa? Contoh-contoh peralatan keselamatan tadi. Topik keselamatan, tali awal semua tu kan? Okey, jadi tuliskan dekat sini. Okey. Jadi untuk perenggan ketiga pun sama juga. Kita dah bincangkan tadi apa itu idea utama untuk perenggan ketiga. Perlu ambil saja dan tulis. Dan apa itu idea sampingan yang ketiga pun kita dah bincangkan tadi. Perlu tulis saja. Dan untuk perenggan keempat pun sama juga. Perenggan keempat yang kita bincang tadi. Okey. Yang ini idea utama dia faedah. Dan idea sampingan dia ada dua. Boleh tulis sahaja. Okey, sangat mudah untuk membezakan yang mana satu idea utama dan juga mana satu idea sampingan. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada muka surat 50. Okey, untuk muka surat 50 ini, cara kaedah ni adalah kaedah untuk membanding beza dan mencatat maklumat. Jika dalam peperiksaan ada soalan seperti ini, langkah pertama yang perlu kamu ketahui, kamu perlu tengok pada soalan. Okey, soalan bertanya tentang apa? Okey, contoh kat sini, soalan bertanya tentang rakit bulu dan juga rakit getah. Okey, lihat kepada teks yang diberikan, yang mana menceritakan tentang rakit bulu dan mana menceritakan tentang rakit getah. Okey, kita lihat sama-sama. Okey, untuk rakit buluh, kita baca sepintas selalu mana yang disebut tentang rakit buluh. Okey, nampak kat sini. Rakit buluh. Okey, gariskan rakit buluh. Apa yang diceritakan tentang rakit buluh? Rakit buluh Datuk kurang selamat. Okey, gariskan kurang selamat kerana pernah terlerai. Gariskan pernah terlerai setelah ikatannya putus. Okey. Jadi, ada lagi ke? Kalau tak ada, okey, kita boleh terus beralih kepada peralatan yang seterusnya, iaitu yang kedua apa? Rakit getah. Okey, kita gariskan rakit getah. Okey, apa yang diceritakan tentang rakit getah? Okey, rakit getah ini lebih selamat. Okey, gariskan lebih selamat. Okey, dan kukuh. Ada dua kat sini. Tapi, harganya mahal. Apa tak? Ada 3 isi penting kat sini. Lebih selamat, kukuh, harganya mahal. Okey, tak apa. Kita tak perlu nak basekan apa isi yang baik ataupun kebaikan ataupun keburukan. Kita cuma gariskan saja apa yang diperkatakan oleh soalan ataupun isu dia. Contohnya kat sini macam rakit getah. Apa yang diceritakan tentang rakit getah? Lebih selamat, kukuh, harga mahal. Tak apa. Tak perlu kita nak beza kenapa harga mahal, tak harga murah. Tak perlu kita nak mempertikaikan soalan tu. Kita cuma cari sahaja isi pentingnya kat situ. Okey. Selain itu, rakit getah ini juga mudah dikendalikan. Nampak ni? Mudah dikendalikan dengan pendayung. Ini pun isi juga. Okey. Mudah dikendalikan dengan pendayung. Okey. Jadi,
jika kita dah dapat semua maklumat-maklumat ini, kita lihat kepada soalan terus. Sebab soalan dia suruh kita untuk melengkapkan carta sahaja ataupun mencatat maklumat. Okey, baik, kita lihat kat sini. Perbezaan di antara rakit getah dan rakit buluh. Okey, kat sini nampak tak? Ini yang sama ni, yang anak panah yang menyambung antara rakit buluh dan rakit getah ni adalah persamaan dia. Persamaan antara rakit getah dan juga rakit buluh. Okay, apa persamaan rakit getah dan rakit buluh? Yang pertama adalah rekreasi di atas air. Okay, apa lagi yang kita boleh gunakan? Apa kebaikan dia? Dan ni, okay, nampak tak kat sini? Aktiviti rakit buluh dan rakit getah ialah aktiviti yang menyeronokkan. Okay, jadi kita boleh kat sini. Tulis kat sini aktiviti yang menyeronokkan. Rakit getah atau rakit buluh ialah aktiviti yang menyeronokkan. Boleh tulis kat sini. Aktiviti yang menyeronokkan. Kita dapat dah satu apa persamaan antara rakit buluh dan juga rakit getah. Okey, kita lihat kepada rakit getah. Apa isu yang pertama ataupun isi yang pertama yang kita kena keluarkan? Yang pertama dia bagi kat sini lebih selamat. Maksudnya penggunaan rakit getah ini adalah lebih selamat. Kita lihat kepada apa yang kita dah gariskan tadi. Yang pertama lebih selamat. Lebih selamat kita dah guna. Jadi kita tik. Jadi kita tak boleh guna ini sebagai jawapan yang seterusnya. Okey, apa lagi yang tak ada? Kukuh. Kukuh tak ada kan? Jadi kita boleh tulis kukuh dekat sini. Okey, ini yang pertama. Okey, kita isikan jawapan yang pertama kita kat sini. Ini yang pertama. Kita boleh tulis balik. Rakit getah ni kukuh. Okey, seterusnya. Harganya mahal. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Jadi ini adalah jawapan yang kedua. Tulis saja. Harganya mahal. Okey, rakit getah harganya mahal. Ataupun mudah dikendalikan dengan pendaya pun boleh juga. Kamu boleh pilih yang mana satu kamu nak gunakan. Pertama ke, kedua ke ataupun yang ketiga. Baik, untuk rakit buluh, kita lihat sama-sama. Kurang selamat. Kita lihat kepada rakit buluh. Rakit buluh kurang selamat. Betul? Maksudnya dah ada. Okey, tak boleh ambil dari ni. Okey, kerana pernah terlerai setelah ikatannya putus. Okey, untuk kat sini cikgu nak bagi satu trik. Okey, jika dalam petikan tak ada disertakan apa isi-isi yang seterusnya macam rakit getah. Macam rakit getah, dia ada kan 1, 2, 3, 4. Ada 4 isi yang boleh kita keluarkan. Tapi untuk rakit buluh, dia tak bahagi. Betul? Okay, dia bagi satu je kurang selamat. Jadi cara atau kaedah paling mudah kita bezakan rakit buluh dengan rakit getah ni untuk apa kaedah yang reflect dia. Maksudnya kaedah yang melawan dengan maklumat rakit getah tadi. Contoh, rakit getah lebih selamat tapi rakit buluh kurang selamat. Nampak tak? Yang baik dan yang baik dan yang buruk lah, senang kita cakap. Apa kebaikan dan apa keburukan dia. Okey, yang kedua, rakit getah tadi satu lebih selamat, yang kedua kukuh. Jika rakit getah ni kukuh, rakit buluh ni kita boleh tulis kurang kukuh. Sebab apa? Sebab apa kurang kukuh? Kerana pernah terlerai ataupun boleh terlerai jika ikatannya putus. Jadi rakit buluh adalah tidak kukuh berbanding rakit getah. Jadi kita boleh tulis kat sini jawapan yang dekat rakit buluh ni, kukuh lawannya adalah tidak kukuh. Okey, kita tulis perkataan yang berlawanan dengan rakit getah ni. Jika kita tak dapat cari apa maklumat yang terdapat dalam ataupun tidak diberikan maklumat tentang sesuatu isu tersebut. Okey, yang seterusnya, yang kedua, harganya mahal. Memanglah mahal sebab rakit getah kita kena beli dan melalui proses daripada kilang, betul. Tapi rakit buluh agak-agak kita boleh buat sendiri, betul. Boleh cari dekat hutan buluh dan buat sendiri. Jadi harganya murah, betul. Untuk rakit getah harganya mahal dan rakit buluh harganya murah, ataupun boleh buat sendiri ataupun boleh dapatkan buluh secara percuma. Mana-mana jawapan yang logik boleh diterima pakai. Sangat mudah untuk membanding beza dan mencatat maklumat. Okey, kita perlu cari. Yang pertama sekali, kamu perlu cari maklumat yang terdapat dalam petikan dahulu. Jika tiada, kita boleh gunakan logik akal kita. Logik akal tu macam mana? Boleh bagi perbezaan lah. Perbezaan ataupun macam cikgu cakap tadi, apakah kebaikan dan keburukan dia. Okey, boleh. Jadi, cikgu rasa sampai situ dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga sedikit sebanyak membantu kamu semua untuk memahami topik unit 8 ini dalam pembelajaran kamu. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Okey, jumpa lagi pada topik-topik yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum semua, jumpa lagi.